الحمد لله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Amanah dalam kepimpinan masjid. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah merupakan suatu perkara yang ditekankan oleh Islam, lebih-lebih lagi dalam soal kepimpinan. Oleh itu, seseorang yang bersifat amanah akan berusaha menguatkan janji, memenuhi dasar kod etika dan undang-undang. Sifat amanah perlu disuburkan dalam kehidupan, sama ada sebagai pemimpin masyarakat, organisasi, institusi, malah sebagai pemimpin pentadbir masjid. Meskipun masjid merupakan tempat awam dan menjadi milik umat Islam tanpa mengira latar belakang dan bebas dikunjungi, namun perlu diingat masjid mempunyai peraturan dan tata cara yang tertentu agar kesucian dan kemuliaannya dapat dipelihara dari semasa ke semasa. Oleh itu, jawatan kuasa pentadbir masjid yang telah dipilih perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dalam mentadbir rumah Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan suatu sifat yang wajib dipelihara. Ini kerana agama Islam sangat mengutamakan sifat amanah dalam kepimpinan dan muamalah kehidupan seharian. Kepimpinan merupakan tanggungjawab dan amanah. Ia bukan satu kedudukan, kebanggaan, apatah lagi kekuasaan. Amanah dalam kepimpinan merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi bagi pemimpin pentadbir masjid. Dalam hal ini, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Maksudnya, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji. Riwayat Ahmad. Meskipun berat, mereka yang dapat melaksanakan amanah akan dikurniakan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sehubungan dengan itu, setiap kalangan kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya.
Hadirin sekalian, ciri utama yang dikehendaki oleh Allah bagi pemimpin-pemimpin masjid dan surau itu ialah mesti beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan sebenarnya, istiqamah mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini akan melahirkan pemimpin yang mempunyai personaliti dan akhlak yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia ditegur atau dikritik oleh orang lain ke arah kebaikan. Sebagai pentadbir rumah Allah yang beriman, sifat-sifat ego, ujub, dengki dan suka mengadu domba perlu dikikis dan dibuang sejauh mungkin. Ini kerana kadang-kadang situasi inilah yang menimbulkan gejala negatif seperti mereka-reka cerita, memfitnah, mengumpat dan sebagainya dalam kalangan jemaah dan ahli karya. Selayaknya pentadbir masjid perlu dipandang oleh masyarakat sekeliling sebagai seorang yang mempunyai nilai akhlak yang mementingkan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Hadirin yang berbahagia, bagi memastikan kehadiran jemaah kekal istiqamah, pengurusan masjid perlu merangka aktiviti dan program yang bersifat cintakan dan rindukan masjid. Ini termasuklah penganjuran program dakwah setempat dengan menyebar luaskan aktiviti dakwah masjid menggunakan platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang dibacakan pada awal khutbah ini bermaksud hanya saja orang-orang yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan, amanah kepimpinan masjid juga perlu memastikan prasarana masjid berada pada tahap yang kondusif berdasarkan kepada keperluan jemaah, seperti tempat ibadat atau dewan solat yang bersih dan selesa. Begitu juga kemudahan-kemudahan lain untuk keselesaan jemaah yang hadir. Pihak pentadbir masjid juga perlu mendengar pandangan dan pendapat ahli jemaah, berbincang mengenai aktiviti agama secara dua hala untuk mencari kesepakatan dalam menguruskan aktiviti dan program agar dapat mengembangkan program-program dakwah setempat berdasarkan situasi semasa. Bagi memastikan pengurusan masjid menjadi pusat pentadbiran yang berkualiti, maka beberapa aspek penting perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Ini bagi memastikan masjid Islam kekal sebagai zon yang aman dan mesra jemaah. Oleh itu, pentadbir masjid perlu memastikan masjid tempat ibadah bebas dari cengkaman politik. Ini bermaksud masjid bukan tempat untuk menanam bibit-bibit kebencian satu golongan kepada golongan yang lain, dan bukan tempat mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Bahkan Tuanku Sultan Selangor juga pernah melarang sebarang aktiviti yang berbau politik dijalankan di masjid-masjid di negeri Selangor ini. Oleh itu, peranan utama pemimpin pentadbir masjid memastikan kesucian dan kemuliaan masjid dipelihara agar ukhuwah Islamiyah dapat dipupuk dalam kalangan jemaah. Apatah lagi masjid merupakan tempat yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Maksudnya, tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah sekalian, amanah kepimpinan masjid yang cekap dan efisien hendaklah mengamalkan dasar pengurusan tadbir urus yang baik atau good governance yang meliputi 8 elemen, iaitu yang pertama,
penglibatan semua. Yang kedua, berlandaskan persepakatan. Yang ketiga, boleh dipertanggungjawabkan. Yang keempat, telus dalam bertindak. Yang kelima, segera dan mudah memberi kerjasama terhadap satu usaha yang baik. Yang keenam, saksama dan terbuka. Yang ketujuh, mendatangkan hasil dan cekap tanpa membazir waktu dan tenaga. Dan yang ke-8, mematuhi undang-undang atau peraturan dalam pelaksanaan kerja. Muslimin hadirin sidang Jumaat sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati dan ambil pengajarannya seperti berikut. Yang pertama, umat Islam dan zat kuasa masjid adalah beriman, menunaikan solat dan zakat, serta takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi memakmurkan masjid. Yang kedua, fahamilah bahawa masjid tidak dimakmurkan mengikut tuntutan Islam akan menjadi penyebab kepada perpecahan dan kerosakan kepada masyarakat dan agama. Dan yang ketiga, jawatan kuasa urusan masjid yang dipilih hendaklah mengambil langkah-langkah yang berkesan agar masjid dapat berfungsi mengikut prinsip-prinsip dan peranan seperti mana Masjid Quba di zaman awal-awal Islam dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takun fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu